الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah Al-Jathiyah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 37 ayat. Dinamakan surah Al-Jathiyah, yang bertelut atau yang melutut, kerana pada ayat 28 dan ayat-ayat yang terdahulu dan terkemudian daripadanya, Allah Ta'ala menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Pada hari itu akan dapat dilihat tiap-tiap umat bertelut, yakni berlutut, dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Masing-masing diseru untuk menerima surat amalnya, serta dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan. Antara intisari kandungannya, bagi menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan oleh orang-orang kafir terhadap kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala menegaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ditegaskan bahawa pada langit dan bumi serta segala isinya, juga pada kejadian diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, serta keluasan rahmatnya bagi orang-orang yang mahu menggunakan akal fikiran. Setelah itu diterangkan akibat yang buruk yang akan menimpa tiap-tiap seseorang yang menolak keterangan-keterangan yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang menjadi hidayah petunjuk. Kemudian dijelaskan bahawa tiap-tiap balasan adalah berdasarkan kaedah, sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang pada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Surah ini diakhiri dengan menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat, pada hari akhirat, serta balasan yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan taat, dan orang-orang yang kufur ingkar. Demikianlah ajaran dan peringatan Allah yang Maha Adil. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Tuhan sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada kejadian diri kamu sendiri serta pada kejadian segala binatang yang dibiakkannya terdapat juga tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti. Dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit. Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta pada peredaran angin. Semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad kerana menegakkan kebenaran. Maka dengan perkataan yang manakah lagi mereka hendak beriman sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, mereka tidak mahu memahami dan menelitinya. Kita berada pada penafsiran surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah atau disebut sebagai memberi maksud melutut dek kedahsyatan, dek ketakutan, kecemasan pada hari kiamat kelak. Ini merupakan surah Makkiyah. Ini surah yang diturunkan sebelum hijrah atau surah yang diturunkan di Mekah. Mengandungi 37 ayat. Dinamakan sebagai surah Al-Jathiyah kerana mengambil sempena ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan melihat setiap umat itu melutut ketakutan dan kecemasan. Semua mereka akan dipanggil untuk mengambil buku catatan mereka. Pada hari ini dibalas apa yang telah mereka lakukan yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Itu setiap umat, setiap manusia pada hari kiamat. Dek kedahsyatan hari kiamat, mereka berada dalam ketakutan yang amat luar biasa sehingga mereka tidak mampu berdiri. Umpama manusia kalau takut sangat, kita tak boleh berdiri, jatuh, rebah. Hanya mampu melutut dalam keadaan kedahsyatan tersebut. Dan mereka menunggu jawapan kepada hisab. Apakah mereka di kalangan penghuni syurga atau sebaliknya? Kalau kita lihat kaitan surah Al-Jathiyah dengan surah Ad-Dukhan, surah yang sebelum ini yang kita baca, yang sama-sama dimulakan dengan surah atau dengan Hamim atau dikenali sebagai surah Hawamim. Kalau surah sebelum ini dimulakan dengan penceritaan tentang penurunan Al-Quran. Dan demikian juga dalam surah ini disebut tentang bagaimana sifat penurunan Al-Quran yang turunnya daripada Allah Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang kedua-dua persamaan surah ini, iaitu surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jathiyah yang kita bacakan, iaitu menjelaskan usul yang penting yang berkait dengan keesaan Allah SWT berdasarkan kepada dalil-dalil ciptaan, yang ciptaan langit dan bumi. Dan kedua-dua surah ini adalah dialog dan diskusi terhadap akidah orang-orang yang menyembah berhala yang batil, jawapan pada kekeliruan dan contoh-contoh yang Allah Ta'ala berikan. Sama ada contoh umat-umat yang dibinasakan yang telah mendustakan Rasul yang diutuskan, ataupun contoh-contoh yang dapat dipahami dengan mudah oleh manusia akan kebatilan sembahan selain daripada Allah SWT. Baik, ini kita panggil munasabah atau dia punya persamaan dengan surah Ad-Dukhan. Menyebut tentang Al-Quran dan menyebut tentang keesaan Allah SWT. Baik, kandungan surah ini, setelah kita menyebut tentang apa yang dicatat dalam pimpinan Rahman, maka kita lihat apa kupasan dalam tafsir Munir kita ini tentang kandungan atau disebut mashtamalat alaihi surah. Apakah kandungan surah ini? Yang pertama, dalam kandungan surah ini itu taksil, menyebut tentang asas yang penting
akidah Islam yang sebenar. Dipanggil ta'sil, iaitu kaedah yang sebenar tentang akidah Islam yang berkait dengan 3 rukun utama, iaitu iman kepada Allah dan mengesakannya, i'tiqad bahawa serta mengiktikad penurunan Al-Quran daripada Allah. Yang kedua, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Dan yang ketiga, beriman kepada hari akhirat. Ini panggil ta'sil. Ta'sil artinya kaedah utama dalam menceritakan Islam tu apa. Kerana bila kita sebut Islam ni apa, ia akan berbeza dengan semua agama lain. Bila kita sebut ta'sil yang pertama tentang keesaan Allah dan penyelewengan berlaku pada semua agama lain. Mereka tidak beriman pada keesaan Allah. Sama ada yang mengatakan Tuhan ada anak, ada isteri, atau Tuhan punya sekutu, atau Tuhan punya wakil-wakilnya. Ini ta'sil yang pertama yang membezakan Islam dengan agama lain. Ta'sil yang kedua, yang kaedah yang penting kedua, kalau Kristian dan Yahudi pula membeza-bezakan. Kristian menolak beberapa Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Yahudi menolak sebahagian Nabi dan meletakkan gelaran-gelaran tertentu sebagai ahli sihir dan lain-lain gelaran, dan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang membezakan Islam dengan agama lain. Satu, yang tak percaya langsung Rasul secara asas lagi, seperti penyembah berhala. Yang kedua, yang membeza-bezakan Nabi dan Rasul. Islam tidak membezakan mana-mana Nabi dan Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak akan bezakan. Beza dari sudut mana? Keimanan. Adapun darjat dan kedudukan itu berbeza. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Di kalangan mereka ada yang kami lebihkan dengan bertutur dengan mereka. Dan di kalangan mereka kami angkat darjat, mengatasi darjat yang lain, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini asas yang kedua penting. Asas ketiga penting ialah beriman pada hari kiamat. Penyembah berhala tidak akan beriman pada hari kebangkitan kerana mereka hanya percaya dunia. Manakala Kristian dan Yahudi, walaupun asasnya ada kepercayaan keimanan pada hereafter ataupun hari akhirat, namun dek cinta mereka pada dunia, hampir mereka tak percaya juga akhirat. Dek cinta sangat pada dunia. Maka datang Islam menjelaskan tentang hakikat, tentang kebenaran hari kebangkitan dan hari kiamat, dan mengajak manusia mencintakan akhirat lebih daripada dunia. Allah berfirman dalam banyak ayat, antaranya wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah menempelak manusia yang melebihkan dunia dengan firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya, bukan kamu melebihkan kehidupan dunia. Dan Allah menjelaskan bahawa dunia itu cuma nikmat sementara. Akhirat itu yang kekal, yang abadi. Ini taksir ataupun kaedah penting dalam membezakan Islam dengan seluruh agama lain. Yang Islam ini dia punyai mumayyizah atau mizah, keistimewaan yang tak boleh disamakan dengan agama lain. Tentu Islam itu agama yang benar. Kerana agama lain, dia akan mesti ada persamaan dia dalam banyak sudut. Dan Islam, dia bersifat tunggal. Bahkan Nabi SAW meletakkan kaedah penting dengan berkata, khaliful musyrikin. Jangan ada perbuatan kamu menyerupai orang kafir. Bahkan jangan ada perbuatan kita menyerupai mana-mana orang kafir wa imam ahli kitab. Nabi menyatakan, jangan kamu beri salam seperti ahli kitab. Jangan. Kerana ahli kitab itu cara memberi salam dengan mengangkat tangan dan isyarat. Tapi kamu beri salam, jangan angkat tangan, berisyarat. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, supaya jangan menyerupai pada musyrikin yang lain. Dari satu hari, ada seorang wakil majusi datang menemui Nabi SAW dengan tidak berjanggut dan bermisai. Gondol, licin. Maka kata Rasul, ini apa ni? Kata mereka, Tuhan kami yang memerintahkannya. Ini raja kami memerintahkan. Lalu kata Rasulullah, khaliful musyrikin. Wafirul liha, ufus syawari. Kita jangan sama dengan orang ni. Kamu semua simpan janggut dan nipiskan misai kamu.
Kerana golongan penyembah berhala, mereka akan buang semua, disu. Maka Nabi kata jangan sama dengan dia. Ini asas penting. Walaupun asal hukum menyamai orang-orang kafir, kita ada tafasir, pendetailannya. Tapi asas ini penting juga kita tahu. Bukan maksud kita cukur semua misal dalam mazhab kita Syafi'i, cukur misal semua makruh. Artinya dia kena gunting-gunting ada juga bekas-bekasnya. Ada kalau janggut pula, maka ini yang telah dibahaskan oleh ulama. Kebanyakan mereka sepakat menyebut tentang sunat memelihara janggut. Adapun mencukurnya atau mengguntingnya, di sana ada tafasir. Sebahagian mengatakan makruh, sebahagian mengatakan haram. Dan jumhur mengatakan haram. Orang yang mencukur janggut. Melainkan ada masalah tertentu. Kena keselamatan atau sebagainya. Tapi hadis tentang simpan janggut kerana tak nak sama dengan orang kafir. Untuk menjadi asas orang Islam ni, kita sentiasa mencari kelainan. Kita jangan sama dengan dia. Kita tak boleh ikut dia. Sehingga Nabi menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia adalah kaum tersebut. Sebahagian penyerupaan tadi bersifat haram. Sebahagian penyerupaan tadi bersifat makruh. Sebahagian penyerupaan tadi sebaiknya jangan. Dia panggil khilafu aula, sebaiknya jangan. Sebagaimana Umar Al-Khattab berpesan kepada wakil kabinet Islam di Azerbaijan. Iyyakum wa zayyal musyrikin. Jauhilah kamu dengan cara pakaian orang kafir. Kata-kata Umar Al-Khattab bukan menunjukkan perintah wajib. Tapi sebaiknya jangan sama. Supaya boleh kenal orang Islam dengan pakaiannya. Kerana orang Islam sentiasa menjadi, diduduk kat mana orang kenal dia, syiar dia. Kita ni pergi seluruh dunia, kita boleh kenal kedai makan orang Islam. Adalah kalimah bismillah ke benda, biar dia ada syiar tu. Kita kenal rumah orang Islam. Kalau sekiranya kita duduk dalam kejiranan orang bukan Islam, maka kita disunatkan tunjuk zahir bahawa rumah kita ni rumah orang Islam. Jangan sama juga letak rumah merah juga depan. Dia bezalah letak kata Assalamualaikum ke. Adalah satu benda yang kalau orang lalu, ni tahu ke rumah orang Islam. Ni kalau kita duduk dalam kejiranan bukan Islam. Kalau semua itu orang Islam tak ada masalah lah. Kita tak ada tanda apa-apa pun orang dah tahu. Ini majoriti Islam. Tapi kalau kita duduk dalam situasi tertentu, apatah lagi di negara kita aqaliyah, minority, kedai makan baik, maka letak syiar Islam. Di China, kerajaan China mengarahkan semua syiar Islam diturunkan. Restoran-restoran China yang ada tulis bismillah diturunkan. Kerana mereka tidak mahu ada syiar Islam. Perintah ini telah dibuat beberapa tahun kebelakangan ini. Nak buang syiar tu. Orang Islam kena buat juga satu syiar. Macam tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan pergi China, orang Islam sana dia akan pakai kopiah untuk membezakan dia. Sementara kita pula dah biasa Cina, orang bukan Islam. Kita dah sifir kita begitu kebanyakan orang. Walau orang Cina lebih ramai Islam pada kita. Sama juga kita sebut India. India kita pun sebut Buddha, Hindu. Walau orang India lebih ramai Islam pada kita. Orang Islam di India, jumlah mereka yang kedua lebih banyak dan dunia selepas Indonesia. Indonesia tak 235 juta, orang Islam di India 200 juta. Ya, kita je cuma tengok India kat sini mu'alaf. Kita pergi kat India dia tengok kita mu'alaf. Sebab sejarah dia lebih lama. Dia pada kurun ketiga, pada zaman Uthman bin Affan, Islam masuk di India. Berbanding kita pada kurun ke-13. Tapi mereka buat satu syiar. Orang Islam di India dia kena tak syiar. Kan dek ramainya orang Hindu sana. Orang Islam di China kena tunjuk satu syiar. Kopiah ke tulisan, kena. Dan kalau saya katakan kita jadi minoriti pada mana-mana negara Islam, di Korea sebagai contoh, Jepun, dia kena letak satu syiar. Maka dengan syiar tadi kita pergi ke Vietnam atau ke Bangkok, dia ada letak satu syiar Islam. Disunatkan. Supaya orang Islam dengan tenang tahu ini kedai orang Islam. Kita pun tenang. Tapi kalau di mana kita dah jadi majoriti, maka tak perlu. Kalau nak letak juga pun okey. Tapi kalau kita di mana kita minoriti, hatta di negara kita majoriti, tapi kawasan minoriti, maka letaklah syiar-syiar Islam tertentu supaya orang tahu ini orang Islam. Ini tentang persamaan. Kandungan surah ini juga, Allah memulakan surah ini dengan menerangkan masdar sumber Al-Quranul Karim, iaitu daripada Allah Ta'ala. Seringkali dalam ayat-ayat yang menyebut tentang Al-Quran, Allah menegaskan berkali-kali Quran ini bukan dari Muhammad SAW, dari Allah. Dia daripada Allah SWT.
Tetapi ini akidah yang perlu kita yakini. Dan inilah akidah yang kita perlu sampaikan. Al-Quran dari Allah. Bukan Rasulullah menulisnya, bukan Rasulullah mewarisinya, tetapi Rasulullah diwahyukan. Dan itu Allah mencabar dalam banyak ayat. Kalau Quran ini bukan dari Allah, maka cari pertentangannya. Atau buat seperti ini. Datangkan ayat seperti ini. Daripada dulu sampai sekarang, tak ada pun orang berjaya. Tentang kalau mereka mampu mengadakan ayat seperti Al-Quran, nescaya mereka dah buat lama untuk hancurkan Islam. Tapi mereka tak mampu. Yang mereka mampu buat bakar Quran. Itu je mampu buat. Bakar Quran, pijak Quran. Itu je mereka boleh buat. Tapi mendatangkan ayat seperti tak mampu buat. Sehingga ia dibaca oleh jutaan umat Islam. Baik dalam sembahyang. Tidak ada buku kitab yang dibaca paling ramai dalam dunia selain Al-Quran. Cukup itu satu mukjizat yang hebat. Tak ada kitab yang paling ramai dibaca seluruh dunia. Apatah lagi yang paling ramai dihafaz. Sehingga ada seorang pengkaji mengatakan jumlah umat Islam yang hafal Quran ialah 200 juta orang. Jumlah yang hafal Quran daripada 2 bilion umat Islam. 200 juta menghafalnya. Wah, imam hafal semua, hafal sebahagian. Tidak ada kitab yang paling banyak dihafaz dalam dada. Yang dibaca dalam solat. Yang mengeluarkan hufaz Quran. Menunjukkan mukjizat. Kalau ada buku lebih hebat pada itu, sila buat satu buku yang orang boleh baca selalu. Tuan-tuan, orang baca Quran semenjak Quran diturunkan sampai hari ini. Hatta kalau kita cerita lagu. Lagu paling happening setiap tahun kan dia ada lagu happening je. Yang dia punya sampai 1 bilion tengok. Tapi masuk tahun kedua dah tak tengok. Tak kira lah lagu Korea ke, lagu Mak Saleh ke, lagu Latin ke. Kalau lagu tu glamour, pecah panggung. Misal kita katakan hebat lah, bilion orang tengok. Tapi lagu tu bila masuk tahun kedua, ketiga dia pun slow, tak ada orang tengok lagi. Dan penyanyi tu pun dah fakir miskin lah. Yang asal kaya dah fakir miskin lah. Dah bunuh diri dah dia. Tapi tidak berlaku pada Al-Quran. Dia konsisten. Terus dibaca jutaan umat Islam. Terus dihafal. Terus dibaca dalam solatnya, pada malam-malamnya dan sebagainya. Ini menunjukkan Quran ini datang dari Allah. Tidak ada saya kata kitab yang lebih popular daripada Al-Quran. Yang dibaca, yang dihafaz, yang dipelajari, yang tidak pernah jemu. Tentang lagu ni walau sedap macam mana lama-lama jemu. Cuba tuan-tuan menyanyi lagu Ayah sekarang. Tak masuk akal. Ayah dah habis berapa bulan. Kita kan Johor Ayah setahun. Nyanyi lagu Ayah kita tak tengok. Nak tengok. Orang kata kita apa pasal. Dia dah tak ada. Walaupun kita kata ni evergreen. Tapi dia sesuai waktu dia je. Lepas habis waktu dah tak boleh. Tengah kita dalam musibah lagi tak boleh nyanyi lagu Ayah. Tengah sakit gigi, nyanyi lagu Ayah kena pelempang. Tapi tidak Al-Quran. Hatta tengah kita nazak, baca Quran. Baca Quran tengah nazak. Hatta bila dah mati, baca Quran. Tak ada orang ke kubur menyanyi lagu kat kubur. Dia baca Quran dekat kubur. Turun rahmat Allah. Sebagaimana waktu dibaca ketika hidup, turun rahmat Allah. Demikian ketika orang mati, turun rahmat Allah. Sebab itu baca Al-Quran ini memberikan ketenangan pada yang hidup dan mati. Sunat baca pada orang hidupnya, sunat juga dibaca pada orang matinya. Dia rahmat Allah. Yang saya katakan tak ada orang marah ketika mana kita sakit dibacakan Quran. Hatta ketika mana kita takut dibacakan Quran. Ini takut-takut kat rumah duduk seorang-seorang, buka Quran. Buka Quran, dengar Quran sampai ke subuh. Pasal seram sikit, buka Quran. Dia jadi sumber kekuatan dan menjadi sumber kerohanian yang hebat. Ini Al-Quran Al-Karim. Kemudian kata Allah, ataupun kandungan surah ini mengisbatkan penegasan kepada pencipta sebenar siapa. Dan yang esa yang sebenar. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan binatang yang melata. Dan pertukaran malam dan siang. Dan menurunkan hujan. Yang disebab kepada kehidupan. Dan menggerakkan angin dan awan. Jadi ini semua benda yang tak boleh dibuat oleh mana-mana yang disekutukan. Yang disebut. Ini pengisbatan. Ini penegasan tentang keesaan Allah dan penciptaannya. Dan yang ketiga, Allah memberi amaran yang keras dalam ayat ini kepada setiap sesiapa yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong daripada menerimanya dan mempersendakannya dengan azab neraka jahanam. Sama ada orang yang menolaknya, orang yang sombong, orang yang mempermainkannya. Dari 3 kategori manusia yang tolak.
Ada yang tak nak percaya, tak nak percaya. Ada pula sombong, tak percaya campur sombong. Dan ada pula yang memain-mainkannya, mempersendakannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut di antara nikmat Allah paling besar yang Allah kurniakan pada manusia, yang pertamanya ialah Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Kemudian Allah menyebut tentang nikmat laut yang disebab kepada kapal-kapal berlayar dan menjadi punca rezeki yang banyak kepada manusia dan memendek serta menghubungkan antara negeri-negeri yang jauh. Dan Allah menyebut antara nikmat Allah SWT ialah semua benda alam ini tunduk kepada manusia. Maksudnya dimanfaatkan oleh manusia. Dan semua benda atas dunia ni, yang paling banyak dapat manfaat siapa? Kambing, lembu, itik, ayam? Bukan manusia. Semua benda yang Allah cipta atas dunia ini, yang paling banyak ambil manfaat ialah manusia. Ini maksud taskhir. Taskhir artinya Allah menundukkan semua itu untuk kegunaan manusia. Rumput rampainya untuk kegunaan manusia. Binatang pun untuk kegunaan manusia. Hatta binatang liar pun untuk kegunaan manusia. Manusialah yang kuasai alam ini. Walau di laut ada ikan paus paling besar, tapi manusia menguasai. Bahkan manusia memburu paus, makan paus. Sampai di lautan Jepun ikan paus habis. Orang Jepun cari pula ikan paus kat Norway pula. Sehingga buat satu akhtar pencegahan memburu ikan paus. Orang Jepun suka makan ikan paus. Tak cukup ikan tuna, ikan paus ni makan. Sebesar-besar ikan tu dia buruan manusia. Gajah, binatang paling besar di daratan, pun manusia buru. Buat apa? Buat erek, balak. Ambil gambar atas gajah selfie. Sehingga ni golongan pencinta haiwan menyuruh supaya boykot apa yang dibuat di Thailand. Jangan tunggang gajah di Thailand. Kerana dia kata abusing ataupun satu bentuk penderaan pada binatang. Dera. Di Afrika mereka jadikan sebagai permainan. Gajah Sepanyol satu ketika dulu dia suka-suka berburu gajah di tembok sehingga menjadi kritikan terbesar di negara dia. Dia saja main-main. Bayangkan besar gajah tu manusia buat main-main dia tembok-tembok ni. Nak tunjuk semua makhluk Allah atas bumi ini, Allah beri manusia penguasaan. Semua. Yang paling besar di laut, yang paling besar di darat. Kita paling seram tengok ikan apa? Ikan jerung, ikan hiu, ikan Jaws. Oh seram. Ada filem. Jaws 1 sampai 5 Jaws ni. Dia punya takut. Walau manusia makan ikan Jaws lagi banyak daripada ikan Jaws makan manusia. Di baru-baru ini, minggu lepas, dia seorang pelancong Rusia, umur 20-an. Diserang oleh ikan jerung. Ni semua pakat buru ikan jerung tu. Semua pakat buru. Dengan jerung-jerung lain pun kena juga sekali. Itu manusia, dia buat kerosakan lebih teruk pada binatang buat kerosakan. Jadi kalau harimau bunuh orang, tanya harimau berapa orang bunuh orang. Manusia bunuh harimau lagi banyak. Itu belum cerita buaya pula. Manusia yang bunuh buaya. Tu yang buat beg LV, beg buaya semua tu. Habis buaya kena. Buaya makan manusia, mungkin seorang je. Dalam berapa tempoh. Manusia ambil buaya punya banyak. Buat kasut, buat beg, buat tali pinggang, buat jaket. Ini menunjukkan taskhir penguasaan manusia pada semua benda atas dunia. Sebab itu tak ada satu pun makhluk lain pada dunia boleh menguasai manusia. Hatta jin. Allah akan jadikan jin manusia kuasai. Saat ni kena rasuk. Tuan-tuan, yang manusia kena rasuk jin sikit je. Jin kena rasuk di manusia ramai. Tapi kita tak perasan bila pula Ustaz. Ramai manusia rasuk jin. Jin rasuk dalam 100 orang, adalah seorang kena rasuk. Itu pun sekejap je rasuk. Tapi manusia yang ambil semua tempat jin banyak mana? Itu jin kena rasuk tu. Dia ambil rumah yang jin duduk, tanah jin duduk, habis dia ambil semua. Bukit-bukit habis gondol belakang. Jin tak tahu nak mana. Bergerak, tinggalkan. Sehingga mereka sampai ke tengah laut. Tengah laut pun manusia ada juga sana. Padang pasir pun manusia ada. Sebab dalam kaedah jin kena mengalah dengan manusia. Dia tak boleh menang kita. Tak boleh menang. Di mana tempat ada jin, manusia boleh ambil. Di mana tempat manusia, jin tak boleh ambil. Dia boleh ambil sekejap je, lepas tu dia kena keluar. Dia tak boleh menguasainya. Dia sebab dia tak bayar income tax, iuran dia tak bayar semua. Kita bayar. Pokoknya manusia yang jadi pemerintah manusia.
Ini semua tentang penguasaan manusia pada semua makhluk atas muka bumi ini. Supaya kita tahu, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Semuanya diciptakan untuk kegunaan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak kemanusiaan. Antaranya ialah memaafkan, sifat pemaaf orang beriman. Sifat memaafkan orang beriman dan melupakan kesalahan. Dan melakukan amal soleh. Ataupun melakukan kejahatan. Semua kesannya kembali pada pelakunya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Daripada pelbagai bentuk nikmat kerohanian, nikmat kebendaan. Seperti Taurat. Dan juga perkara-perkara yang lain yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Untuk diingati oleh mereka. Dan untuk menjadikan mereka bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana sifat istiqlal asy-syariatil islamiyah. Bahawa syariat Islamiyah ini atau syariat Islam dia ada istiqlal, independen, maksudnya tak akan sama syariat ni. Dia ada sifat istiqlal dia. Yang ini sifat bebas daripada pengaruh agama lain. Kerana ini syariat yang khusus yang diturunkan oleh Allah pada Nabi SAW. Bukan campur tu, campur ni jadi Islam. Tak begitu. Islam ni bukan agama rojak, campur sana, campur. Dia datang dengan keasliannya. Tanpa ada campuran dengan mana-mana. Dan Allah Ta'ala menjelaskan, Allah memerintahkan Rasul dan orang beriman untuk mengikuti syariat ini dan meninggalkan yang lain dan berbangga dengan syariat yang Allah turunkan dan meyakini apa yang Allah Ta'ala kurniakan dan meyakini akan pertolongan Allah Ta'ala bahawa Allah itu pembantu bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Ini penjelasan Allah Ta'ala bahawa perintah Allah, syariat Allah ini perlu dijadi kebanggaan orang Islam. Tuan-tuan, orang kafir bangga dengan undang-undang sekular. Berbangga dengan undang-undang kafir mereka. Umat Islam lebih aula untuk berbangga dengan syariat Islam yang datang daripada Allah. Yang membawa kebaikan, keadilan, punya kebijaksanaan, yang menghukum dengan hukum yang adil dengan sebenar, yang memberi petunjuk dan hidayah kepada manusia semuanya. Ini syariat Islam. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Jathiyah ini tentang golongan yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Allah menjelaskan Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menghimpunkan manusia pada hari kiamat kelak. Allah lah yang mempunyai kuasa yang ajaib, pemilik langit dan bumi, yang berkuasa secara esa. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah lah pemilik sebenar hari akhirat kelak, hari di mana dibentangkan dan dihisap dan diberikan setiap catatan amalan kepada setiap empunyanya. Dan Allah tutup surah ini dengan menerangkan tentang balasan yang adil daripada Allah. Dan membahagikan manusia pada dua golongan. Satu golongan yang masuk syurga di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Satu golongan lagi masuk neraka di kalangan orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya, yang melakukan maksiat dan juga melakukan pelanggaran hukum dan mempersendakan ayat-ayat Allah dan berbangga dengan kehidupan dunia ini. Ini kesimpulan kepada surah Al-Jathiyah. Allah berfirman, Hamim. Perkataan Hamim sebagaimana mana-mana ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong untuk menunjukkan sifat mukjizat Al-Quran. Dan Allah menyebut tanzilul kitab minallah al-azizil hakim. Turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang Al-Aziz, yang kuat, yang tidak dikalahkan. Al-Hakim, yang bijaksana pada setiap sesuatu, pada takbirnya, pada meletakkan sesuatu pada tempat yang sesuai dan juga menjelaskan maslahat bagi setiap hukum hakam. Bila Allah menyebut Allah itu bersifat bijaksana, semua hukum hakam diletakkan pada tempat dia. Hukum hakam berkait dengan perempuan pada tempat dia. Hukum hakam berkait dengan lelaki pada tempat dia. Yang ini masalah itu untuk wanita. Masalah itu untuk lelaki. Dan masalah itu untuk manusia. Maka ini sifat Allah yang bijaksana. Kalau kita lihat hukum Allah SWT yang membezakan lelaki perempuan, yang membezakan dalam situasi keadaan tertentu, semuanya perbezaan ini bagi menunjukkan kebijaksanaan Allah. Kerana setiap sesuatu diletakkan pada tempatnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, di antara kemuliaan Allah ialah dengan firman-Nya, inna fis samawati wal ardh la ayatin lil mu'minin.
sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi merupakan dalil yang jelas akan kewujudan Allah dan keesaannya dan kekuasaannya yang agung. Dan ini merupakan dalil penciptaan yang bersifat alam tempat manusia tinggal. Pertama, Allah hadirkan dalil kewujudan Allah, dalil kekuasaan Allah, dalil keesaan Allah. Apa dia? Ciptaan langit dan bumi. Cukup ini menjadi tanda bagi orang beriman. Sebab sebagaimana kita sebut, bila Allah sentiasa menyebut penciptaan langit dan bumi, kerana tak pernah ada yang klaim mencipta langit dan bumi. Dan tak pernah orang kata berhala menciptakan langit dan bumi. Tak pernah ada orang berani berkata selain daripada Allah mencipta langit dan bumi. Maka cukuplah ia menjadi dalil bagi orang beriman. Bahawa penciptaan langit dan bumi dalil keesaan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa fi khalqikum, dan pada diri kamu sendiri. Pertama Allah pergi pada dalil alam yang kita semua berkongsi hidup. Manusianya, binatangnya, atau jinnya. Kemudian Allah menyebut dalilnya pada diri kamu sendiri. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu daripada air mani, segumpal darah, segumpal daging, dipakai tulang belulang maka lahir sebagai bayi. Membesar, remaja, kuat, tua, mati. Ini tatawurat, peringkat-peringkat kamu manusia, tanda kebesaran Allah. Kerana tidak ada yang mampu mengubahnya, baik hidup atau mati. Tak ada ilmu untuk hidupkan orang atau matikan orang. Baik dalam penentuan jantina lelaki dan perempuan. Bukan penentuan mandul atau boleh beranak. Ini semua di luar ilmu kamu. Ini semua penciptaan Allah dan dalil kebesaran Allah. Dan Allah Ta'ala menentukan ni bayi dalam perut macam mana dia makan, macam mana dia minum. Ini kekuasaan Allah. Ketika mulut tak boleh buka, macam mana bayi ni boleh makan. Supaya kita faham rezeki ni bukan semesti masuk ke mulut. Kalau kita kan fahamkan mulut. Ada mulut tak boleh makan, matilah kita. Siapa cakap? Atau orang yang koma, mulut tak buka, boleh hidup lagi. Masuk air ikut sini, ikut sana. Ada tali pusat baru. Jadi ambil daripada tali pusat ataupun diambil daripada kiasan tali pusat dalam perut. Bayi ni makan, minum, membesar. Tuan-tuan, siapa yang kontrol membesar bayi dalam perut? Suami dia? Bini dia? Mak dia? Tak ada, kita cuma biar je bayi dalam perut. Kita tak tahu dia besar macam mana. 800 gram ke 4 kilo, mana kita tahu. Artinya kita tak mampu untuk buat apa-apa. Hidup atau mati, siapa mampu tentukan? Atau jantina. Ada tak orang petua dia lah, anak-anak lelaki buat macam ni. Anak-anak perempuan macam ni, petua. Tapi tuan-tuan, petua tu cuma berdasarkan pengalaman terbatas. Memang kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama ada tu ni, petua nak dapat anak lelaki. Petua nak dapat anak perempuan. Sebagai petua, kalau petua ni maksudnya pengalaman. Tapi bukan ilmu sebenar. Akhir tak dapat macam petua dapat ikan lah. Petua nak dapat ikan. Akhir mengais seekor ikan pun tak ada. Itu pemilik petua tu. Tak dapat ikan. Akhirnya kita aku untuk kata rezeki. Kita pun cerita rezeki Allah. Maka Allah mengatakan, wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu dan pembesaran kamu, proses kamu hidup sampai kamu mati. Wa ma yabuthu min dabbah, dan binatang-binatang yang melata atas muka bumi ini. Binatang daratan, binatang lautan, binatang yang berada di udara, binatang jinak, binatang liar, binatang yang berbagai bentuk. Tuan-tuan, siapa ciptakan binatang ni? Ni berhala ke? Dengan pelbagai warna-warni binatang. Kita tengok binatang dengan burung-burungnya yang terbang. Sekecil-kecil burung sampai sebesar-besar burung. Tengok ikan. Sekecil-kecil ikan sampai sebesar-besar ikan. Lihat warna-warninya. Makin kita lihat alam ini yang berkaitan binatang yang melata, makin menunjukkan betapa kerjanya kita dengan pengetahuan kita. Ni ikan di lautan saya dah sebut, ada dia orang buat kajian. Ikan di lautan ada 125,000 spesies. Manusia hanya mengeluarkan berapa ribu per spesies saja. Banyak lagi ikan lain. Kita duk main kembung selah macam itulah, kembung selah cecaru. Banyak lagi ikan-ikan lain. Setengah ikan tadi ajaib tak pernah orang tengok. Kita duk faham sotong ni, sotong tu tak berapa banyak. Banyak. Supaya kita jangan takut kita takkan mati lapar. Rezeki Allah luas. Itu rezeki percuma kat laut. Siapa pun boleh pergi ambil ikan. Rezeki.
Dia tak ada cerita ada orang pandai ambil ikan. Rezeki. Ada hari kita keluar banyak ikan, ada hari tak dapat. Kerana Allah menjaga rezeki itu daripada didominasi oleh sesiapa. Tak ada orang boleh dominasi. Hatta kalau dia kata saya paling berilmu untuk cari rezeki. Tak mampu. Akhirnya kadang-kadang anak kita yang tak reti apa-apa, dia mengenai dapat ikan. Kita tak pandai. Kita tak dapat. Dia dapat. Kerana tidak ada orang boleh dominasi rezeki. Walaupun manusia cuba untuk dominasi rezeki dengan undang-undang, dengan kuasa, tetap rezeki itu datang. Tanpa sebagaimana datangnya kematian. Sebab tu bila orang tanya macam mana rezeki, kata ulama rezeki akan datang sebagaimana datangnya kematian. Kok mana pun kita mati. Even raja mati. Rezeki pun sama, ikut mana pun ada rezeki kita. Sebab tu tak ada orang perlu takut. Sebab anak kita tak sekolah, rezeki pun tak ada. Anak kita tak ada SPM, rezeki pun tak ada. Rezeki ada. Kita je dah diprogram, di mindsetkan macam tu. Anak tak belajar, memang tak ada rezeki. Siapa cakap tak ada rezeki? Kita dipaksa untuk belajar, untuk mencari duit. Tentang itu bukan cara kita belajar. Bukan. Siapa pun yang belajar atas dunia ni, anak-anak kita hantar kat universiti, bukan tujuan nak dapat 5 angka, 6 angka, 7 angka. Itu bukan matlamat dia. Lebih pada disiplin, pengisian masa lapang dia berguna. Rezeki cerita lain. Tu ni ambil, dia punya bachelor bahagian apa? Bahagian chemistry, kimia. Akhirnya jadi cikgu bahasa Inggeris, tak ada kaitan. Ni dia punya bidang dia, bahasa Arab. Akhirnya mengajar PJ, sukan. Takkanlah mengajar sukan cakap Arab. Tak cakap Arab. Dia punya rezeki lain. Kawan-kawan saya yang latar belakang macam-macam, rezeki dia lain. Supaya kita faham, kita kena faham dari sekarang. Anak-anak kita, bukan kita ajar dia kat sekolah supaya dapat duit. Nak ajar dia akhlak baik, disiplin, isi masa lapang. Rezeki dia macam mana, itu serah pada Allah. Orang kalau faham macam tu, dia tak akan abaikan anak dia daripada belajar agama. Dia takut belajar agama nanti tak ada kerja. Nanti tak dapat kerja. Ini salah faham rezeki. Dia orang dah set kita punya otak kita. Kerja kita tak berani hantar sekolah agama. Tak berani untuk buat tuition agama biar anak kita faham. Tapi kalau bab dunia kita takut anak kita ponteng. Itu jurang bayar. Jurang Quran tak bayar. Ini benda yang saya kata kena baiki. Anak-anak kita belajar. Bukan dengan apa dia belajar nak bentuk pekerjaan dia. Contoh mungkin yang belajar tu kalau saya sebut 100 orang belajar, mungkin 20% saja dengan bidang dia bekerja. Yang 80% tu tak ke mana pergi. Ambil bidang sama ni. Kalau saya lah ustaz, ambil bidang agama. Mungkin jadi ustaz kalau 100 orang saya, kawan-kawan saya. 20 orang jadi ustaz mengajar. Itu benar cerita yang ponten mengajar. Yang mengajar. Yang lain ada kerja ni, bisnes ni, yang ni buka hotel, yang ni bisnes umrah, yang ni. Itu semua kita tak belajar kat universiti. Jadi kalau saya 100 orang ustaz yang belajar sama dengan saya, secara pengalaman saya, kawan-kawan saya, hanya 20% yang mungkin jadi ustaz yang mengajar. Yang lain-lain dia akan pergi bidang-bidang lain. Bidang-bidang tak masuk akal. Saya ni kita tak belajar kat universiti kan? Kerja apa? Jaga kambing, kerja dia. Ternak kambing. Tak belajar kat universiti. Ada yang saya katakan pelaut. Ada yang seorang sahabat saya, dia buka hotel. Kita orang tak pernah mengaji buat hotel kat universiti. Dia buka hotel. Dia pun bisnes kat hotel. Yang ni buka kedai emas, warisi peniaga mak dia. Yang ni warisi kedai makan. Ada kawan saya tu jual air soya. Ada saya jumpa kawan saya jual kek. Saya kata kita orang tak belajar kek kat Mesir. Tapi tengok dia owner kedai kek. Jadi ini rezeki. Supaya kita sentiasa sedar. Anak-anak kita hantar sekolah jangan pernah kita sebut ini cara nak cari duit. Bukan. Kita tengok bila kita kena COVID. Keluar ni panda-panda pun keluar. Semua ni. Food panda. Ni pernah belajar ke food panda ni? Tak, itulah rezeki. Akhirnya semua jadi food panda. Pilot pun berhenti jadi food panda. Sebab kapal terbang tak terbang. Jadi driver lori jadi panda. Kaya. Jadi rezeki tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Rezeki tu jaminan Allah pada kita semua. Supaya kita betul balik konsep tujuan kita belajar. Anak-anak kita. Lebih saya katakan untuk disiplinkan anak-anak. Ajar hormat orang, ajar hormat cikgu. Mengisi masa lapang, mengajar diri mereka berkendiri. Kita hantar asrama biar dia mampu menguruskan dirinya. Itu tujuan kita. Dan agama sebagai keutamaan dalam menjadi benteng dia. Lepas tu bagaimana rezeki dia, insya-Allah. Ada. Setiap orang ada rezeki dia sendiri. Ruang kerja tak pernah hapus.
Walaupun saya kata ikut kajian, pekerjaan ini akan hilang tahun 2050, 2030 pekerjaan ini. Tuan-tuan, pekerjaan memang hilang tapi rezeki tak hilang. Ada kata Ustaz, kita dah pakai mesin belaka, manusia tak diperlukan. Tentu itu cara otak dia. Di hari ni kan orang semua pakai mesin. Semua mesin. Jadi manusia tak diperlukan. Siapa kata manusia tak diperlukan? Tetap akan ada ruang-ruang kerja manusia. Walaupun akan datang mesin menggantikan manusia dalam semua urusan. Semua urusan mesin. Kita semua mesin kita nak beli pun tak ada orang jual, semua pakai mesin. Beli air ke, nak beli Maggi ke, beli selemak ke. Ustaz pun tak payah ngajar, pakai mesin je ngajar. Kena ngajar. Dan yang dengar pun tak payah, mesin je dengar. Kata otak kita macam fikir macam tu. Realiti tidak begitu. Tetap Allah adakan sumber-sumber rezeki manusia. Manusia tak mungkin dia hilang banyak jenis pekerjaan kerana evolusi tertentu. Tapi dia tak akan hilang rezeki. Rezeki tetap ada bagaimana kita hidup. Bentuk pekerjaan, ya betul. Saya percaya, ya mungkin beberapa bentuk pekerjaan akan hilang. Tapi bukan rezekinya tak pernah hilang. Akan ada pasti yang baru. Kemudian kata Allah, waqtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar, wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan daripada langit. Min rizqin, daripada rezeki. Apa maksud Allah turunkan daripada langit rezeki? Yang kat langit itu turun hujan, bukan rezeki. Ini dipanggil sebagai sebab, musabab. Kalaulah langit tak turunkan hujan, apakah ada rezeki atas muka bumi? Tak ada. Bila kering kontang, bila kemarau, habis rezeki. Ternakan, tanaman, ekonomi. Maka bila Allah Ta'ala sebut, diturunkan dia rezeki, ini sebab rezeki. Kemudian kata Allah, fa'ahya bihil ard, maka dengan apa yang diturun dari langit itu menghidupkan apa yang berada di bumi ba'da mautiyah, selepas kematiannya, yakni selepas kering dan kontangnya. Wa tasrifir riyah, dan awan yang bergerak, angin yang bertiup, yang mengumpulkan awan dalam menurunkan hujan. Ayatun liqaumi yaqilun, tanda bagi kaum yang berakal. Tilka ayatullah, demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah. Natluha alaik, kami bacakan, kami peringatkan kepada kamu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita macam tak perasan ni tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Allah ulang baca. Tengok langit, tengok bumi, tengok hujan. Tengok bagaimana tumbuhan hidup balik. Tengok ini semua. Ini semua ayat-ayat Allah. Kami bacakan, kami peringatkan pada kamu. Fabi ayyi hadisim ba'dallah wa ayati yu'minun. Maka apakah sebab yang memalingkan kamu untuk beriman kepada Allah? Selepas kamu melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kamu nak tanda macam mana lagi? Kamu nak bukti macam mana lagi? Yang menjadikan kamu ni kufur. Apa lagi kamu nak? Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu jelas. Semua penjelasan Allah itu terang lagi bersuluh. Maka apakah sebab untuk kamu tidak mau beriman dan tidak mau percaya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum.